Sekilas kami berjumpa sehari sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir lah, iaitu hari Ahad. Kami semua pulang ke KL sebab mengikut doktor keadaan sudah stabil, so kami ingatkan akan proceed dengan operation lah. Tapi bila kami sampai KL, keadaan atuk makin merosot. So ada berapa perbualan terakhir ke dengan sebelum So sebelum pergi tu saya ada jaga atuk lah one day. So banyaklah benda-benda yang dia cakap kat saya. Dia ada cakap minta maaf, tapi dia tak pandang saya, tapi dia macam random cakap minta maaf, atuk nak pergi dah. Lepas tu dia cakap nanti mandikan atuk, mandikan betul-betul, kapankan betul-betul. So kita anggap macam dia tengah mamai ke apa kan. Kita tak nak lah terlalu memikirkan dia nak pergi dah. So saya ada bagi tahu family. Family cakap insyaAllah atuk stabil lepas operation. InsyaAllah kita boleh bawa atuk balik KL, kita rawat atuk betul-betul. Tapi rupanya itu adalah kata-kata terakhir dia lah. So arwah atuk ni difahamkan seorang yang sangat rapat dengan cucu. Ya, betul. Apa momen-momen yang mungkin tak boleh lupa bila dengan arwah atuk ni? Semua cucu takkan boleh lupa. Saya rasa atuk sangat sayangkan cucu-cucu dia. Dia tak kisah kalau cucu buat bising apa, dia tak pernah marah kami. Kami rasa tak pernah. Dan kami rindukan, kalau kadang-kadang kalau telefon, dia selalu telefon saya, dia cakap cucu atuk buat apa. Lepas tu dia nyanyi lagu Cik Mek Molek kat saya. So benda-benda macam tu akan saya rindulah. Dan senyuman dia. Sebab sejak dia masuk hospital hari tu, dia dah tak senyum, dah tak apa. Dia hanya bagi respon yang sangat minimal. So kami rindukan dia masa tu. Tapi kami ingatkan kami dapatlah berpeluang untuk bawa dia pergi KL dan betul-betul dapat balik rawatan. Tapi tak sangka itu adalah yang terakhir. Itu yang terakhir dari dia. So di sini saya ingin memohon ampun dan maaf jika ada salah silap daripada atuk saya, dan jika ada pihak yang atuk saya ada berhutang ke apa-apa ke, minta jumpa kami, minta halal, itu saja. Terima kasih. Sepanjang sakit tu kan, sebelum masuk hospital asal kat rumah tu macam mana keadaan? Atuk sakit lah lama. Tapi tahun ni dia punya kesihatan merosot amat mendadak. Daripada bulan 3 ke bulan 12 ni amat mendadak. Keluar masuk hospital, keluar masuk hospital kerap. Setiap kali keluar hospital makin tak baik. Kan orang kata keluar hospital makin baik, tapi makin teruk. So kami redha. So atuk dah tak sakit dah. Dan atuk pergi dengan cukup sifat, sebab sebelum ni doktor nak bedah kaki atuk dan potong. So Allah lebih mengetahui. Masa last pasal itu siapa yang ada dengan? Yang ada mak saya, anak atuk yang pertama, anak atuk yang kedua, dan juga opah lah, dan abah saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Hari ini dirahi seorang rakan, seorang yang memang hebat dalam bidang seni suara, yang begitu lamanya tahan dalam suasana hiburan di negara kita ini. Allahyarham Datuk M. Daud Kilau ini memang seorang, boleh katakan seorang yang peramah, yang selalu sentiasa bila kita naik pentas bersama-sama. Memang banyak kenangan manis dengan arwah. Seorang yang selalu kelakar, selalu ada je cerita, dan selalu menasihatkan untuk segi macam mana kita nak makan apa, makan makanan yang sederhana dan sebagainya. Selalu nasihat. Jadi suatu prinsip saya rasa memang penting di sepanjang hayat arwah ni.
dah 50 tahun lebih saya mengenali arwah, dan setiap kali kita berjumpa ada cerita, mesti ada cerita. Dan hari ini kita kehilangan seorang, boleh katakan, yang telah banyak berjasa untuk dunia hiburan. Kita tak kira bangsa, tak kira umur, semua lapisan masyarakat mesti mengenali arwah ini, kerana style dia tersendiri, sukar ditandingi. Jadi itulah kita akan merinduinya. Mungkin insyaAllah kalau lagu-lagunya akan masih di corong-corong radio dan TV, kita masih mengingati beliau. Dan hari ini saya dengan rendah hati ini sedih. Kita berdoa dan beri satu ucapan salam takziah pada semua keluarga supaya sabar dan memenuhilah semua hasrat Allahyarham yang telah selalu mengingati orang supaya jangan buat ini, jangan buat itu dan sebagainya. Memang saya banyak dapat nasihat. Arwah itu lebih tua daripada saya. Arwah telah menyanyi sebelum saya bermula karya saya, tapi banyak saya belajar daripada arwah. So kita hanya berdoa supaya rohnya dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan diletakkan bersamaan orang-orang yang soleh dan beriman. Datuk, bila kali terakhir Datuk jumpa dengan arwah? 3 minggu lalu, sebulan lalu, beliau ada telefon saya. Dan saya pernah datang sini 2-3 kali dengan wartawan lain yang last year, mungkin Julai last year saya datang. Dan arwah ini memang dia was so happy with us. Dia keluarkan semua baju-baju beliau dan memberi satu juadah makanan yang begitu sedap, makanan kampung-kampungan dan sebagainya. And beliau walaupun dalam kesakitan, arwah menyanyi untuk kami dan terhibur kami semua. That's the last saya dapat mendengar suara sebagai seorang penyanyi bila kami datang sini. Dan mula tahun ini saya pernah datang sekali dan masih dalam tak apa tenang, tapi masih boleh bercakap dan sebagainya. Dia boleh jalan, tapi dia kata saya letih. Dan kami di Yayasan Kebajikan Tanah Air, kami telah membantu Allahyarham dan keluarga. Dah 3 tahun genap sekarang, kami telah memberi sumbangan RM500 sebulan sebagai pension untuk Allahyarham dan keluarganya. Dan inilah ajal ni, kita tak tahu bila masa kita dah sampai, tetapi itulah kita berdoa ajalah untuk rohnya dicuci rahmat. Ya. Datuk kata arwah sentiasa ada cerita. Ini mungkin cerita yang Datuk akan kenang takkan lupa sebelum ni, bila cerita arwah kepada Datuk? Cerita bila dia naik ke atas stage, bila dia buat dia bawa sebuah baju-baju arwah. Baju dia memang ada sequin dan sebagainya. Dia sendiri jahit. Kadang-kadang belakang stage dia masih jahit. And that is something which is very unique. Arwah ni ada satu keunikan yang orang tak boleh tanding ni. You know, dia selalu kata, saya nak buat persembahan ini dengan baju ini. Saya tak nak pakai baju lain. Ada orang kalau dia punya pembantu bawa baju-baju lain, dia hanya nak baju itu kerana dia kerja dengan sequin dia, dengan terus dia kerja belakang pentas. So itulah satu-satunya saya tak dapat lupa. And biasa arwah pun selalu menasihatkan Dave makanan, untuk jaga makanan dan sebagainya. So adalah sikit sebanyak itu nasihat saya masih pegang. Dan walaupun arwah itu 10 tahun lebih tua daripada saya, dan saya rasa banyak pengalaman yang saya dapat daripada. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.